Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Azim Ali Muri, Imam Metrik I1910375. Perkahwinan merupakan suatu ikatan yang menggabungkan dua pihak antara pihak suami dan juga pihak isteri. Selain itu juga menggabungkan dua buah keluarga yang besar iaitu keluarga suami dan juga keluarga isteri, dan juga melahirkan zuriat-zuriat yang meneruskan keturunan-keturunan umat Islam. Tapi ada juga perkara-perkara yang boleh membubarkan perkahwinan itu sendiri, dan antaranya adalah talak. Istilah talak tidak asing lagi bagi masyarakat Islam di Malaysia. Talak juga boleh mengakibatkan terputusnya perkahwinan itu secara langsung apabila suami melafazkan talak itu sendiri. Tetapi di antara itu juga ada juga keadaan yang talak berlaku secara tidak langsung, sama ada sedar atau tidak, di antara suami dan isteri. Itu kita panggil sebagai istilah taklik. Tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah talak dan taklik. Pergi lebih jauh lagi, saya nak terangkan apa itu talak dan apa itu taklik. Talak menurut Kamus Al-Munawwir berasal daripada kata isim masdar talaqa yutliqu tatliqan, bermaksud berpisah, bercerai, melepaskan dan meninggalkan. Kalau mengikut kata istilah, terdapat banyak pendapat talak itu maksudnya apa. Ada setengah ulama mengatakan bahawa talak itu adalah berbentuk perceraian baik, sama ada dijatuhkan oleh suaminya mahupun hakim, atau meninggalnya salah satu di pasangan tersebut, iaitu suami ataupun isteri. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, talak ini bermaksud mengangkat ikatan perkahwinan itu sehingga isterinya tidak halal bagi suaminya. Tapi menurut jumhur para fuqaha mengatakan bahawa talak itu bermaksud memutuskan perkahwinan yang sah sama ada seketika ataupun pada masa akan datang menggunakan taklik pula. Taklik ini mengikut bahasa daripada perkataan allaqa yu'alliku ta'liqan, yang bermaksud tersangkut ataupun tergantung. Mengikut maksud istilah, terdapat banyak tafsiran ulama tentang maksud taklik ini. Antaranya adalah ada ulama menafsirkan bahawa taklik ini berasal dari perkataan al-talaq al-mu'allaq, iaitu bermaksud sesuatu perkara yang terjadi akibat daripada terjadinya suatu syarat yang telah ditetapkan pada masa akan datang. Ada juga ulama yang mentafsirkan bahawa taklik ini adalah al-yamin al-talaq, iaitu sumpah dengan talak. Apa maksud sumpah dengan talak ini? Iaitu sumpah dengan talak ini bermaksud penetapan pelaksanaan sumpah itu secara tidak langsung, sama ada mengandungi makna musabah ataupun mengandungi makna yang difahami secara mafhum. Tapi jumhur fuqaha mengatakan taklik ini adalah sesuatu perkara yang terjadi akibat daripada suatu syarat yang telah ditetapkan pada masa akan datang. Sebagai contohnya, talak seorang yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan menggunakan ucapan di mana pelaksanaannya akan berlaku pada masa akan datang. Sebagai contohnya, apabila suami mengatakan kepada isterinya, jika ayahmu pulang daripada negeri ini, engkau akan kuceraikan. Maksudnya diceraikan isteri itu kalau ayah pada isterinya balik kepada negeri ini. Macam tu. Maksudnya ada syarat yang telah ditetapkan supaya talak itu dijatuhkan oleh suaminya. Aturan dan perkara yang telah ditetapkan di dalam Islam itu sendiri bersifat Rabbani dan bersifat insani. Apa itu sifat Rabbani? Sifat Rabbani ini di sini bermaksud bersifat ketuhanan, iaitu mengikut hukum dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bersifat insani itu ialah bersifat kemanusiaan. Islam merangkumi segala hal dan aspek kehidupan manusia, termasuklah di dalam institusi perkahwinan, terutamanya isu perceraian. Jadi jika kita tidak mengikut apa perkara yang ditetapkan oleh Islam, maka hidup kita akan mempunyai masalah, kucak hati dan susah atau sukar diselesaikan. Jadi setakat ini saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Dalil pensyariatan bagi hukum talak terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-229, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawasanya talak yang boleh dirujuk itu hanya 2 kali. Setelah itu kamu boleh bersekedudukan sama dengan isteri kamu. Jika tidak, maka lepaskanlah isteri kamu itu dengan cara yang baik.
hukum menjatuhkan talak. Hukum menjatuhkan talak ni jatuh pada 5 hukum, yakni yang pertama harus, sunat, makruh, wajib dan haram. Okey, kita masuk yang hukum yang pertama. Hukum menjatuhkan talak ni pada hukum harus. Pada pendapat jumhur ulama, yakni Syafi'i, Maliki dan Hambali, menyatakan bahawa hukum menjatuhkan talak ni pada asal jatuh hukum talak ni harus, tetapi adalah lebih baik jikalau ia tidak dilakukan, kerana dia akan menyebabkan terputusnya ikatan kasih sayang antara suami isteri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 236, yang bermaksud tidaklah kamu bersalah, yakni tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin, melainkan kamu ceraikan isteri-isteri kamu. Dalam surah yang lain pula menyebut, yakni surah At-Talaq pada ayat yang pertama, yang bermaksud maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah mereka. Seterusnya kita masuk hukum menjatuhkan talak pada hukum haram. Haram pada menjatuhkan talak jikalau suami itu meyakini dia menceraikan isterinya pasti dia akan terlibat dengan perkara maksiat, yang seperti zina, yang itulah. Sebab ia sangat memerlukan, sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk kahwin lagi. Dan yang kedua, haram juga ia menceraikan isterinya semasa dalam keadaan haid dan nifas, ataupun sewaktu isteri sedang suci dari haid lalu disetubuhi oleh suaminya. Jadinya haram bagi suami itu jatuh talak pada isteri dia bila depa ni dalam keadaan haid. Waktu tu haram. Depa duduk dalam haid, jadi suami nak jatuhkan talak tak boleh, haram. Seterusnya makruh. Makruh menjatuhkan talak bagi seorang yang punya keinginan berkahwin atau mengharapkan zuriat dengannya dan mengekalkan perempuan sebagai isterinya. Itu yang pertama. Yang kedua, suami menceraikan isterinya yang baik dengan tiada apa-apa kesalahan yang dilakukan olehnya ataupun terdapat apa-apa kecacatan pada diri isteri tu, pada bini tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makruh bagi suami itu ceraikan isteri dia, isteri yang solehah, dengan tak ada apa-apa kesalahan pun yang dia buat dekat suami tu. Isteri tak ada buat salah apa-apa pun kat suami tu. Tiba-tiba suami nak jatuhkan talak dekat isteri dia, maka keadaan yang berlaku itu hukumnya adalah makruh. Okey. Ataupun terdapat kecacatan pada diri isteri tu, seperti cacat panca inderanya, mata ke apa ke bahagian rupa lah. Jadi hukumnya adalah makruh. Seterusnya kita masuk wajib. Talak menjadi wajib ni bila berlakunya perselisihan antara suami dengan isteri. Mana kata bergaduh lah, ataupun tak bermesra dah, ataupun tak ada ikatan kasih sayang dah antara suami dengan isteri tu.
Sedangkan hakim dan qadi ni ataupun qadi lah, hakim atau qadi dari kedua-dua pihak berpendapat pasangan ini memang patut bercerai, sebab itu je lah jalan dia. Jalan yang sesuai bagi mereka yang tak ada asa apa-apa dah. Bila duduk dalam rumah tangga ni, tak rasa seronok ataupun saling gaduh, setiap hari duduk gaduh, setiap hari duduk kelai. Aku dah kata kelai, setiap hari duduk kelai. Jadi jalan yang paling baik, jalan yang selamat bagi pasangan suami isteri ini adalah cerai lah, wajib jatuh pada hukum wajib cerai. Seterusnya, yang kedua, apabila suami melakukan ilak terhadap isteri seperti bersumpah dia tidak akan menyetubuhi isterinya. Dengan sumpah suami itu, si isteri telah menderita. Dia tak seronok lah. Dia rasa gelisah, dia tak syok. Kan? Tiba-tiba dah kahwin elok, lepas tu suami pula tak mau setubuh dengan dia. Tapi pada masa tu, sebab kerana dia tidak digauli ataupun tidak pula bercerai, dia hanya suami tu lafaz sumpah tapi tak bercerai. Jadi dalam masalah ni, suami dia berikan tempoh selama 4 bulan. 4 bulan untuk kembali menggaul ataupun seronok dengan isteri, dengan membayar denda kifarah sumpah. Dan jika tidak dia kena dia wajib cerai dengan isteri dia. Okey, seterusnya termasuk yang akhir, sunat. Yang pertama, sunat apabila suami merasakan dia tak mampu dah nak bagi nafkah dekat isteri dia dengan sempurna atau lebih baik. Mana kata dia tak mampu dah, tak ada kuasa, dia tak ada apa-apa dah nak bagi kat bini dia. Dan kedua, isterinya tidak lagi menjaga maruah dirinya. Isteri ni lah, dia tak jaga maruah lah. Kan? Lepas tu dia tidak menunaikan hak-hak dan tanggungjawab pada Allah dan suami dia, seperti suruh semayang, dia tak mau semayang. Suruh puasa, walaupun masa tu dia boleh puasa, kan, duduk dalam bulan Ramadan tu. Pada bulan Ramadan tu dia boleh puasa, tapi dia saja. Lepas tu suami suruh, dia tak mau puasa, dia tak mau semayang, dia tak mau apa segalanya. Jadi suami sunat ceraikan isteri dia. Okey, itu sajalah. Wallahu a'lam. Seterusnya, jenis-jenis talak. Talak terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, talak raj'i, iaitu talak yang boleh dirujuk selagi mana tempoh iddah belum tamat, dengan niat dan keinginan untuk rujuk. Rujuk di sini bermaksud tanpa paksaan, atau iaitu dua-dua pihak, iaitu suami dan isteri, berniat dan juga berkeinginan untuk merujuk kembali. Seterusnya, talak batah. Talak batah ini ialah talak yang disebut oleh suami kepada isteri selama-lamanya. Contoh, aku menalakkan kamu selama-lamanya. Menurut Imam Syafi'i, talak ini sah sekiranya suami memang berniat untuk menalakkan isterinya. Niat dia bergantung kepada niat suami. Sekiranya niat suami ingin menjatuhkan talak satu, maka talak satulah terjatuh kepada isterinya. Sekiranya talak dua, maka dua, dan begitulah seterusnya. Seterusnya ialah talak ba'in sukrah. Talak ini ialah di mana suami tidak boleh merujuk
kembali isteri. Sekiranya suami mahu merujuk kembali isterinya, dia memerlukan akad yang baru. Dan juga ketika dia menceraikan isterinya tu, dia belum sempat menyetubuhi isterinya. Talak bain sughra ni kebiasaannya terjadi apabila pihak mahkamah menjatuhkan talak ataupun khuluk, dalam keadaan khuluk, dan seterusnya difasah oleh hakim. Sekiranya suami mahu merujuk kembali isteri, perlulah ada akad yang baru. Sekiranya berlaku lagi penceraian, maka suaminya telah menjatuhkan talak pada isterinya sebanyak 2 kali. Maksudnya sebelum ni dia ceraikan isteri dia, lepas tu bila dia dah bersama semula, dia ceraikan lagi isteri dia yang sama itu. Maksudnya dia dah 2 kali menceraikan isterinya. Bermakna dengan isteri dia yang itu, dia tinggal lagi satu saja talak. Seterusnya talak bain kubra. Talak bain kubra ialah suami telah menceraikan isteri sebanyak 3 kali. Di mana talak ini suami tidak boleh merujuk selama-lamanya, tidak boleh merujuk isterinya, kecuali sekiranya isterinya telah berkahwin baru dan telah disetubuhi oleh suaminya yang baru, lalu suaminya yang baru itu meninggal ataupun menceraikannya. Setelah tamat iddah dengan suami barunya, barulah suaminya lama boleh merujuk kembali isterinya dengan akad yang baru dan juga mas kahwin yang baru. Talak ini jika suaminya lama ingin merujuk kembali isterinya, cerai itu tidak boleh secara paksaan. Mestilah cerai itu secara rela hati. Sekiranya talak tersebut dikategorikan sebagai talak bain kubra, penceraian isterinya dengan suami yang baru bukanlah dalam keadaan yang dirancang ataupun secara paksaan. Maksudnya penceraian itu berlaku memang daripada kedua-dua belah pihak, bukannya penceraian itu dirancang. Seterusnya ialah talak 3 sekaligus. Maksudnya suami menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus. Maksudnya aku menceraikan kau dengan talak 3. Talak 3 ini berlaku permasalahan ketika pada zaman Rasulullah dan juga ketika zaman sahabat, iaitu pada zaman Abu Bakar dan juga Umar, di mana ketika itu para suami ini mempermainkan isu cerai ini, di mana mereka anggap sekiranya aku menceraikan isteri aku dengan talak 3, masih lagi talak 1 aku menceraikannya. Lalu Umar pun berkata, sekiranya berlaku seperti ini, apa salahnya kalau aku berijtihad bahawasanya sekiranya si suami menceraikan isteri dengan talak 3, maka jatuhlah talak 3. Lalu perkara ini diijtihadkan oleh Umar Al-Khattab disebabkan untuk mengelakkan sikap tidak bertanggungjawab suami pada isteri, dan juga untuk mengelakkan daripada masyarakat mempermainkan isu cerai. Seterusnya ialah talak sunni, di mana talak ini ialah talak yang disunatkan, maksudnya dibolehkan di dalam Islam, iaitu talak itu dijatuhkan dengan talak 1, di mana isteri dalam keadaan
suci dan belum disetubuhi. Lalu si suami ini meninggalkan terus isterinya sampailah habis iddah. Di dalam surah At-Talaq ayat 1 telah disyariatkan khusus bagi talak sunni ini, di mana Allah SWT berfirman, hai Nabi, sekiranya kamu mau menceraikan isteri kamu, mestilah isteri kamu itu dalam keadaan dia mampu untuk menjalankan tempoh iddahnya itu. Maksudnya dia tak terikat dengan apa-apa, dia tidak dalam keadaan haid ataupun dia tidak belum sempat disetubuhi ketika diceraikan, kerana khawatir jika sudah disetubuhi ketika diceraikan itu isterinya dalam keadaan yang sedang mengandung. Seterusnya ialah talak bid'i, di mana talak ini ialah talak yang diharamkan di dalam hukumnya dosa besar sekiranya berlaku, kerana talak ini jatuh ke atas isteri dengan talak 3 sekaligus, di mana ketika diceraikan itu isterinya dalam keadaan yang suci dan telah disetubuhi. Dikhawatiri isterinya itu dalam keadaan yang hamil, tapi sekiranya si suami berniat untuk merujuk kembali isterinya, si isteri perlulah berkahwin dengan lelaki lain, lalu lelaki itu meninggal atau cerai. Cerai itu bukannya cerai secara paksaan. Setelah itu barulah suami yang lama boleh merujuknya kembali. Untuk talak bid'i ini dalam dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-230 ada menerangkannya. Sekiranya suami mau merujuk semula isterinya, perlulah ada akad yang baru dan juga mas kahwin yang baru. Baik, kita akan pergi kepada contoh lafaz talak, di mana lafaz talak secara taklid, sebagaimana yang kita tahu, taklid itu bermaksud lafaz yang tergantung atau meletakkan pada sesuatu perkara. Sekiranya perkara tersebut dilakukan, maka terjatuhlah talak ke atas isterinya. Contoh lafaz taklid ialah sekiranya kamu mengulangi perangai kamu sebelum ini, maka akan terjatuhlah talak atas kamu. Itu adalah contoh bagi lafaz taklid. Seterusnya lafaz talak secara soreh, di mana lafaz tersebut ialah lafaz yang tersurat, yang ini jelas maksudnya. Contohnya, aku menalakkan kau dengan talak 1. Selain itu, aku menalakkan kamu. Selain itu, contohnya, aku menalakkan kamu dengan talak 2. Itu ialah lafaz soreh. Seterusnya, contoh lafaz bagi kinayah, yang ini lafaz yang tersirat. Lafaz ini lafaz yang perlu penjelasan daripada suami, sama ada kata-katanya itu gurauan ataupun memang berniat untuk menceraikan isterinya. Sebagai contoh, pulanglah kamu ke rumah ibu bapa kamu. Selain itu, contoh lagi, kamu buat hal kamu, aku buat hal aku. Lafaz itu tidak jelas. Suaminya tak ada menyebut sama ada dia nak menceraikan ataupun hanya gurauan. Oleh yang demikian,
lafaz kinayah ini perlulah penjelasan daripada suami, sama ada niatnya untuk menceraikannya ataupun hanya bergurau semata-mata. Ta'liq talak. Hukum talak terbagi kepada 4, iaitu suami iaitu orang yang melafazkan talak, isteri orang yang dikenakan talak, ketiga sirah, dan keempat adalah niat. Balik kepada suami, si suami mestilah menjadi suami melalui perkahwinan yang sah. Maksudnya perempuan yang tidak mempunyai pertalian semasa sama ada dari segi akad nikah, maka dia tidak sah dikenakan talak dan akad itu akan terbatal sebab tak ada akad pertalian di situ. Betul, si suami ni mestilah hendak dalam keadaan yang sedar, di mana mestilah dalam keadaan yang was. Ada juga dia di dalam keadaan yang mabuk, tapi tengok juga kepada situasi dan keadaan, dan terbagi kepada dua, iaitu keadaan mabuk. Mabuk yang pertama iaitu di mana seseorang itu mabuk disebabkan ugutan daripada orang untuk minum arak ataupun minum atau makan pil yang tidak disengajakan, boleh menyebabkan mabuk dan sebagainya. Maka apabila ia melafazkan talak ke atas isterinya, maka hukumnya tidak ada sebarang talak dikenakan ke atas isterinya, kerana itu adalah uzur syar'i. Manakala bagi keadaan yang kedua, di mana seseorang itu mabuk disebabkan disengajakan, apabila si suami ini minum arak sehingga mabuk dan melafazkan cerai, walaupun si suami itu tidak dalam keadaan yang waras, tapi disebabkan beliau asalnya boleh berfikiran dan beliau seorang yang mukallaf, maka apabila beliau melafazkan talak ketika dalam keadaan yang tidak waras, maka lafaz talak itu adalah sah dan tidak terbatal. Betul, si suami ini mestilah dengan rela hati dan tidak dipaksa. Maksudnya beliau tidak dikenakan sebarang ugutan, sama ada dari segi diceraikan anggota badannya ataupun lepaskan jawatan. Dan perasaan itu memang tidak berhak dilakukan, tetapi jika si isteri itu ditimpa mudarat yang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggungjawab, maka apabila hakim memutuskan untuk memberi talak, maka talak itu tersebut pun jatuh. Dan rukun yang seterusnya adalah isteri, di mana perempuan yang diceraikan hendaklah jadi isteri yang sah, sama juga macam lelaki. Dan seterusnya, rukun yang ketiga adalah sirah. Sirah terbagi kepada dua, lafaz sorah iaitu terang, dan contoh lafaz sorah iaitu pertama, aku ceraikan, aku lepaskan, aku tinggalkan. Lafaz yang terang dan tidak diandaikan dengan makna yang lain. Manakala lagi lafaz kinayah iaitu kiasan, lafaz yang tak menyerupai lafaz talak, tetapi dan boleh diandaikan kepada makna lain serta diandaikan kepada makna talak itu sendiri. Dan seterusnya, niat. Walaupun niat yang tidak maksudnya di sini niat, walaupun seseorang itu melafazkan niat dalam lafaz kiasan, tapi seseorang suami itu tidak berniat untuk menceraikan, maka tidak akan terjadi juga. Contohnya di sini, aku haramkan engkau
ke atas aku. Maksudnya di sini niatnya ada dua. Terpulang kepada suami, sama ada kalau si suami itu berniat untuk talak, maka jatuhlah talak. Kalau tidak berniat, maka tidak jatuhlah talak itu sendiri. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pembahasan pendapat mengenai taklik talak. Taklik talak adalah suami menggantungkan jatuhnya talak ke atas isteri dengan terjadinya sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri ataupun orang lain. Contoh talak yang dikaitkan dengan sifat adalah kamu tercerai kerana ayahmu datang. Dan kamu tercerai dalam bulan Ramadan. Di sini ada terjadinya satu sifat, maka jatuhlah talak itu. Dan contoh yang dikaitkan dengan syarat di sini adalah suami berkata kepada isterinya, kamu tercerai jika kamu keluar dari rumah ini. Atau contoh lain, kamu tercerai jika saudara lelaki kamu masuk ke dalam rumah kamu. Dan apabila syarat ini telah dilakukan oleh isteri, maka terjatuhnyalah talak. Okey, bagi pandangan yang pertama yang terdiri daripada jumhur fuqaha, iaitu imam empat mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan pengikutnya, mereka berpendapat bahawa taklik talak adalah suatu perkara yang diharuskan. Sekiranya suami melafazkan taklik talak ke atas isterinya, kemudian perkara yang disebutkan di dalam taklik itu berlaku seperti mana yang ditaklikkan, maka jatuhlah talak ke atas isterinya mengikut seperti mana yang dilafazkan oleh suami tentang taklik talak ke atas isterinya. Bagi pandangan golongan kedua yang terdiri daripada Ali bin Abi Talib, Ikrimah, Ibn Hazm, Az-Zahiri, golongan mazhab Syiah Imamiyah dan antaranya yang lainlah, mereka berpendapat bahawa taklik talak ini adalah sia-sia saja dan tidak memberi kesan kepada apa-apa ikatan perkahwinan. Maksudnya kat sini talak itu tak akan jatuh apabila dilakukan secara taklik talak. Pendapat golongan kedua ini berpendapat ia telah digubal oleh undang-undang kekeluargaan Islam di beberapa negara Asia Timur, contohnya Mesir, bahawa taklik talak adalah tak sah dan tak mempunyai sebarang kesan. Manakala bagi pandangan golongan ketiga, di mana terdiri daripada Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Ibn Qayyim adalah orang mengatakan bahawa Ibn Qayyim ni adalah ijtihad yang di copy paste oleh daripada Ibn Taymiyah, kerana kajian ni sama dengan Ibn Taymiyah. Dia mengatakan bahawa taklik talak ini bergantung kepada niat dan kemahuan seseorang. Sekiranya suami itu berniat untuk menceraikan isterinya, maka jatuhlah talak itu. Tetapi jika si suami itu hanya untuk menakut-menakutkan sahaja, maka si suami kena membayar kifarah sumpah yang telah dilakukan kerana dia telah berjanji. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Ikhwan bin Muhammad Arif. Nombor menteri I18303434. I18303434. Tajuk yang diberi kepada saya adalah pandangan fuqaha terhadap hukum cerai dan taklik. Okey, yang pertama, pandangan golongan pertama. Ini pandangan, terdapat 3 pandangan mazhab, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mereka menyatakan perbandingan talak iaitu dengan sepenuh langit dan bumi, atau sebesar gunung itu sebesar-besar talak, atau sekuat-kuatnya talak dikira sebagai 3 talak. Maknanya talak 3 ni talak yang, contoh kalau orang kahwin betul-betul tak nak lah dekat isteri dia. Dia tak nak tengok dah muka isteri dia, mana tak nak, betul-betul tak nak dekat isteri dia tu, dia dipanggil talak 3. Okey, selepas tu talak tersebut dikira jatuh kepada isteri sama ada isteri pernah disetubuhi atau
belum sama ada isteri sedang mengandung atau tidak, sedang berhaid dan bermustahadah atau tidak, kecuali suami menceraikan isteri dengan satu sahaja talak, iaitu seburuk-buruk talak bersamaan sebanyak satu ukit. Okey, maknanya kalau ada haid ke ataupun disetubih ataupun tidak, talak itu tetap jatuh juga. Okey, pandangan yang kedua, pandangan dari mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa penceraian dengan perbandingan tersebut hanya dikira sebagai satu talak sahaja. Okey. Maknanya penceraian yang tidak menyatakan berapa talak dikira talak satu. Perceraian yang melibatkan pengulangan, iaitu suami menceraikan isteri dengan semua talak yang ada dan diulang-ulang bersama niat sampai 1000 kali, maka talak tersebut sah dan dikira sebagai 3 talak sekaligus. Maknanya talak itu disebut banyak kali dan dikira sampai 3 talak sekaligus. Tak boleh nak satukan lagi, tak boleh nak rojok balik, nak kahwin balik. Jika tidak disertakan dengan niat, maka talak tersebut hanya dikira sebagai satu talak sahaja. Okey, kalau dia tidak disertakan dengan niat, talak itu tetap dikira dengan satu talak sahaja. Pandangan talak mengikut mazhab. Ini pandangan talak mengikut mazhab. Masuk talak ialah pembubaran ikatan perkahwinan dengan lafaz talak satu dan seumpamanya. Maknanya maksud talak ialah macam pembubaran, macam penceraian lah, penceraian. Pandangan syarak terhadap penceraian. Para ulama bersependapat menyatakan bahawa penceraian kadang-kala boleh menjadi haram, makruh, wajib dan harus atau sunat. Rukun penceraian terhadap suami. Para ulama bersependapat menyatakan bahawa suami yang melakukan penceraian itu disyaratkan adalah seorang yang mukallaf, iaitu berakal dan cukup umurnya ketika perceraian isterinya. Ketika dia menceraikan isterinya, maknanya dia kena berakal, waras, tak gila. Okey, yang kedua, penceraian tidak berlaku kepada mereka yang tidak mukallaf, iaitu kanak-kanak lelaki, orang gila, orang pitam, orang sedang tidur, kerana akad adalah pintu kepada segala urusan. Maknanya perceraian tidak berlaku kalau seseorang suami itu tidak sedarkan diri. Maknanya tak betul ke apa kan. Yang ketiga, rukun talak tidak disyaratkan pada mereka yang tidak mukallaf, tidak berakal, kerana tidak dapat menentukan antara buruk dan baik. Orang yang tak berakal, orang gila, orang tak sedarkan diri, tak ada rukun syarat penceraian bagi dia. Dia kena sedar, kena betul baru boleh bercerai. Okey, pandangan pertama, talak ialah para ulama mempunyai pendapat berbeza sekiranya mereka dalam keadaan mabuk harus dilihat sama ada mabuk yang sengaja dilakukan atau tidak sengaja dilakukan perceraian ke atas isteri. Maknanya talak ni kena tengok mabuk itu sengaja ataupun ada keadaan mabuk, harus dilihat sama ada mabuk yang sengaja dilakukan atau tidak untuk melakukan cerai ke atas isterinya. Maknanya mabuk tu sengaja ataupun mabuk yang dibuat olehnya. Okey, yang kedua, pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i dan Hambali, dia menyatakan penceraian yang dilakukan semasa mabuk dengan sengaja dan maksiat adalah dikira talaknya ke atas isteri. Maknanya mabuk sengaja ni dikira talak mengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Okey, yang ketiga, pendapat ini juga sama dengan pendapat sahabat ulama seperti Ali bin Abu Talib, Muawiyah dan Ibnu Abbas dan ulama tabi'in yang menyatakan mabuk sengaja dibuat ni sah talaknya, talak ke atas isterinya. Pandangan kedua, dari pandangan ulama Uthman bin Affan, Umar Abdul Aziz, Tawus, Al-Qasim dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbali menyatakan mereka yang mabuk dan menyebabkan hilang akal sehingga tidak mempunyai perasaan seperti orang gila, tidak diwajibkan hukum taklif ke atas mereka. Pendapat kedua ni dia menyatakan mereka yang mabuk hilang akal, tak sedarkan diri, maknanya
tak boleh berfikir, tidak mempunyai perasaan seperti orang gila, tidak diwajibkan hukum taklif ke atas mereka. Maknanya tidak diwajibkan taklif ke atas mereka yang hilang akal, mabuk. Itu pandangan kedua. Itu pandangan Uthman bin Affan, Umar Abdul Aziz, Tawus dan Al-Qasim. Okey, itu sahaja daripada saya. Tajuk saya, pandangan fuqaha terhadap hukum cerai dan taklif. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Kita sambung bahagian sebab-sebab berlakunya talak dalam rumah tangga. Yang pertama, dari sudut keagamaan, yakni kekurangan pengetahuan dan pendidikan yang berlatar belakangkan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar. Sebagaimana kita boleh ambil budaya sosial ni, liar ni, contoh dia kalau orang kahwin muda ni, anak-anak muda kahwin awal kan, dia terjebak dalam aktiviti melepak, merempik sana sini, perkara-perkara ni yang kita sebutkan tadi, kurang agama, terperangkap dalam budaya sosial ni, semuanya ni lah. Perkara ni dia akan mengakibatkan krisis dalam rumah tangga. Sebagai contoh, suami mengabaikan tanggungjawab rumah tangga seperti tidak memberi nafkah hidup yang sewajarnya. Okey, straight kita pergi. Ini berlaku apabila suami tidak mempunyai daya kepimpinan dalam menerajui rumah tangga disebabkan tak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan pendidikan agama yang sempurna. Contohnya, isteri tak semayang, tak suruh semayang, biar je. Isteri tak puasa, tak payah duk puasa, biar saja. Itulah ruginya kalau tak ada pendidikan agama. Bila ada agama ni, kita fahamlah Islam, iman, ihsan. Islam tu dah ada dah, tapi iman tak ada. Macam suruh puasa tu, Allah rugi ya. Iman Islam tak ada, habis rugi ya. Islam tu mana kata rukun Islam tu lah. Rukun Islam tu yang wajib puasa tu. Keadaan akan menjadi lebih buruk apabila isteri juga tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Isteri pun tak ada pendidikan agama, habis. Suami pun tak ada pendidikan agama, rosak habis rumah tangga. Ini satu sudut yang amat tegas lah. Kalau tak ada pendidikan agama ni, rugi. Betul. Dalam keadaan seperti ini, apabila permasalahan rumah tangga masing-masing tidak menemui jalan keluar yang sihat, kecuali cerai je lah jalan dia. Nak buat apa lagi? Habis dah tak ada agama dah, ikut dan nak kahwin, cerai. Habis, rosak. Sebenarnya tekanan badan kerja. Mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga adalah tanggungjawab seorang suami. Sasuh sikit. Malahan kebanyakan wanita ataupun isteri juga bekerja untuk menampung keluarganya. Kebahagiaan rumah tangga bergantung kepada kebijaksanaan suami dan isteri yang bekerja untuk membahagikan masa dan tumpuan kepada kerja dan juga keluarga. Namun demikian, tekanan badan kerja serta kurang tumpuan yang diberikan kepada keluarga atau masalah di tempat kerja yang berlarutan sehingga di rumah sendiri, perkara-perkara ni akan menyebabkan krisis talak dalam rumah tangga. Pasal apa? Sebab stres, depresi yang tinggi. Jadi dalam sudut tekanan badan kerja ni, kita seharuslah kawal kita punya emosi ataupun tenaga kita ni supaya tak jadi supaya dia orang kata bahasa kita kata meletup lah. Kalau dia meletup, habis. Macam gunung berapi. Kalau dia meletup saja, habis jalan kita pun tak boleh lalu. Jadi dalam keadaan ini memang semua kita tak boleh nak ni kan, kita harap. Jadi perkara-perkara ni, tekanan badan kerja ni
wajib kita kawal. Hendaklah kita kawal sebab kita takut itulah meletup, tak boleh nak jumpa jalan dah. Cerai je lah jalannya. Jadi seterusnya kita boleh masuk sikap suami isteri. Sikap suami isteri harus mempunyai sikap yang disenangi oleh pasangan masing-masing, sebab sikap yang baik adalah dia menjamin kebahagiaan rumah tangga yang berkekalan sehingga akhir hayat. Sikap bagi suami atau sikap isteri yang tidak menghormati suami hanya akan mewujudkan kisah talak dalam rumah tangga. Sikap cemburu yang negatif juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya krisis dalam rumah tangga. Okey, saya nak sentuh sikit. Sifat cemburu ni kena ada juga dalam rumah tangga, sebab dia sebab bila tak ada sifat cemburu ni, dia senang, orang kata apa, bahasa mudah dikebah oleh orang. Maksudnya kita tengok isteri kita duk sembang dengan lelaki lain kan, lelaki yang bukan mahram padanya, kan. Kita tengok dia, lepas tu kita buat kata biar nak jadi apa jadi je lah. Itu tak patut, tak patut berlaku dalam rumah tangga kita. Sebab tu ya, senang kita nak jatuhkan talak. Minta jalan talak. Okay. Tu sifat cemburu. Kena ada juga sifat cemburu ni. Kalau tak ada, dia macam patah Melayu orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Itulah dia. Seterusnya campur tangan keluarga. Campur tangan keluarga ni kita boleh ambil dari sudut kebaikan dan sudut keburukan. Okey. Campur tangan yang boleh melibatkan ahli keluarga ni adalah pihak keluarga suami atau isteri. Boleh senang cerita kata pak mertua, mak mertua lah. Jadi geng-geng mertua ni haruslah memberi peranan yang baik kepada anak-anak ni. Sebab kadang sebabnya dia mertua ni dia lebih orang kata apa, kuat dia punya pegangan dia. Dia bagi apa-apa isteri pegang. Kata suami ni apa gaji tak ada lah, apalah kan. Memanglah tak ada, dah hujung bulan tak dapat lagi, buat macam mana kan. Jadi dalam perkara ni mertua ni tak wajib campur urusan rumah tangga anak-anak ni. Nak campur boleh, tapi jangan hal negatif. Misalnya masuk dalam hal-hal tertentu, hal-hal pribadi mereka ni tak payahlah. Yang mana kita tak nampak ni, kita tak tahu. Okey, seterusnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga adalah satu sudut yang menyebabkan satu perkara, satu bab yang boleh menyebabkan berlakunya talak dalam rumah tangga. Masalah kemaslahatan ekonomi yang melanda dunia mengakibatkan pembantaian kerja, pengangguran, inflasi dan sebagainya. Ini juga sedikit sebanyak akan mempengaruhi kestabilan rumah tangga oleh sebilangan pasangan disebabkan keadaan kewangan keluarga tidak stabil ataupun tekanan perasaan, ekoran pembantaian kerja dan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lain. Okey, boleh faham sini kot masalah ekonomi ni. Kita faham kata ni lah yang tadilah, duit tak ada kan. Duit tak ada, habis kurang agama, dia kira nak duit je, dia fikir bab duit habis lah. Okey, konklusi yang kita boleh ambil, krisis pasangan rumah tangga ni
suami isteri ni boleh berlaku disebabkan oleh banyak faktor lagi. Cuma saya ambil 5 saja. Jadi apa yang saya nasihat, sekiranya kita nampak punca-punca krisis sebegini berlaku dalam rumah tangga kita, maka kita ni haruslah bijak dan matang supaya rumah tangga kita ni selamat di dunia dan di akhirat. Okey, sekian itu sajalah. Wallahu a'lam. Proses kes talak ni, Allah Akbar, dia banyak trip, orang kata trip yang nak lalui proses talak tu lah. Dia banyak nak kena pergi mahkamah, lepas tu nak kena pergi Jabatan Agama apa semua tu lah. Okey, seterusnya kita sambung. Kita boleh tengok hari ni soal yang pertama dia bagi sekejap dia bagi yang pertama bahagian kaunter mahkamah. Bahagian kaunter mahkamah ni kita boleh lihat pada suami ataupun isteri lah. Pertama pergi ambil borang apa semua tu, ambil borang. Lepas tu isi pula kena ikut format masing-masing lah, format negeri masing-masing. Lepas tu kena bayar iuran mengikut negeri masing-masing juga. Kena daftar kes kat kaunter. Lepas tu terima kita lepas pada tu kita akan terima tarikh dan masa hadir ke mahkamah. Tarikh yang selalunya mereka akan tetapkan, kalau tak silap saya 21. Tak lebih 21 hari rasa. Tarikh kes yang didaftarkan. Okey, dalam proses ni dia mengambil masa 10 minit sebelum kita nak serahkan dekat ni lah mahkamah. Okey, kita dah serah dekat mahkamah tu. Mahkamah akan serahkan saman dekat suami atau isteri dalam tempoh berapa lama kata? 2 minggu. Kalau tak silap saya tak lebih 2 minggu kot. Lepas kes dah register kes dah lah, kes tu. Lepas tu suami dan isteri pula kena hadir pada tarikh yang ditetapkan, tarikh dan masa. Lepas tu kena bawa dokumen apa semua, dokumen sijil nikah, sijil rujuk, kad pengenalan, IC apa semua tu lah. Lepas tu selesai semua itu, suami atau isteri kena maklumkan dekat maklumkan pembelaan kepada hakim. Sebab nak persetujuan untuk cerai tu. Jadi bila semua dalam proses ni pula dia mengambil masa 15 minit, lama sikit lah, 15 minit. Okey, lepas pada tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas pada tu ni suami dan isteri pula kena lantik peguam. Peguam apa inilah nak bicara dalam mahkamah nanti. Lepas tu nak kena sediakan dokumen dalam tempoh tak lebih sebulan tak lebih sebulan sebulan. Lepas tu dokumen tu mesti ada penyata tuntutan, penyata pembelaan dan tuntutan balas. Tu jika ada penyata pembelaan dan tuntutan balas tu, jika ada je lah. Jawapan kepada tuntutan balas
Lepas tu dokumen-dokumen berkaitan dengan pembuktian kes seperti laporan polis, laporan doktor, isi-isi ataupun sebagainya. Fakta-fakta yang dipersetujui ataupun tidak dipersetujui. Okey, tak apa. Kita straight. Yang ni dia bagi 3. Suami atau kedua-duanya. Suami atau isteri atau kedua-duanya. Yang pertama, kena hadir bicara pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Lepas tu beri keterangan, kemukakan saksi untuk menyokong keterangan, kemukakan dokumen sokongan, kemukakan hujah bertulis, terima keputusan daripada hakim untuk diserahkan. Ialah mahkamah kan. Dia tak pergi kat Jabatan Agama. Dia sebelum lepas pada tu. Proses ni pula dia ambil pada 10 minit tak silap. Lepas tu dia nak buat tuntutan. Tuntutan ke? Tengok. Mahkamah keluarkan perintah penceraian dan suami dan isteri ni dia akan terima rekod penceraian lah. Bawa rekod. Sebab rekod kena ada. Nak serahkan dekat Jabatan Agama Islam nanti untuk daftar cerai. Ni lama sikit lah, 45 minit proses dia. Seterusnya tadi dah tuntut. Seterusnya sampai dekat Jabatan Agama, serahkan rekod. Lepas tu dokumen sekali, sijil nikah atau sijil rujuk, IC, pasport apa semua tu, perintah daftar cerai dan rekod penceraian. Okey. Lepas tu kena bayar iuran juga. Iuran daftar cerai pun kena bayar juga. Ni pun kena ikut negeri masing-masing lah. Kalau Kedah kata macam ni lah. Kalau Johor kata macam tu lah. Kedah Johor ni. Okey. Masa Jabatan Agama tu kena daftar cerai dan keluarkan sijil cerai. Itu sajalah. Habis semua tu, maka terputuslah 2 orang tadi tu. Yang ni suami dan isteri lah. Pasangan tu, sepasang mereka tu, maka terputuslah. Tu jikalau sah keluarnya sijil cerai tu, kata sah cerai memang kena cerai. Okey, wallahu alam. Aturan dan perkara yang telah ditetapkan di dalam Islam itu sendiri bersifat Rabbani dan bersifat insani. Apa itu sifat Rabbani? Sifat Rabbani ini di sini bermaksud bersifat ketuhanan, iaitu mengikut hukum dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bersifat insani itu ialah bersifat kemanusiaan. Islam merangkumi segala hal dan aspek kehidupan manusia, termasuklah di dalam institusi perkahwinan, terutamanya isu perceraian. Jadi jika kita tidak mengikut apa perkara yang ditetapkan oleh Islam, maka hidup kita akan mempunyai masalah, kucak-kacir dan susah atau sukar diselesaikan. Jadi setakat ini saja pembatangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.